Baik, angka 287 kes jangkitan COVID-19 pada Jumaat merupakan yang tertinggi dicatatkan di negara ini. Dan angka ini disumbangkan di beberapa negeri, di Sabah, Kedah dan Selangor serta beberapa negeri lain. Dan serentak itu, Kerajaan Negeri Selangor mengumumkan beberapa langkah sebagai persediaan menghadapi peningkatan kes baharu penularan wabak COVID-19 ketika ini. Dan untuk itu kita bersama dengan Datuk Seri Amaruddin Syahri, Menteri Besar Selangor untuk mendapatkan reaksi susulan peningkatan kes COVID-19 di Selangor. Ada 31 kes semalam. Datuk Seri, pertama sekali, apa tindakan drastik yang akan dilakukan dalam masa terdekat, terutamanya kita nak mengurangkan rasa panik dalam kalangan rakyat ini? Terima kasih. Pertama, semalam Majlis Keselamatan Negeri bersidang dan kita meneliti kes-kes terbaru, khususnya kenapa dalam tempoh 5 hari kebelakangan ini kes-kes di Selangor mencecah 2 digit. Sebelum-sebelum ini kadang-kadang kosong dan kadang-kadang hanya sekitar 4 atau 5 kes satu hari. Dan kita dapati banyak kes-kes ini ada kaitannya khususnya dalam tempoh kempen pilihan raya di Sabah dan beberapa penularan baru yang melibatkan tangkapan-tangkapan pendatang tanpa izin akibat daripada office building yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Justru semalam kita buat beberapa keputusan. Pertamanya, kita telah membuka mulai esok di beberapa pusat untuk saringan kepada mereka-mereka yang pulang di Sabah, kerana hanya mereka yang pulang pada 27 dan ke atas saja dikenakan saringan. Tetapi beberapa kes yang dilaporkan, antaranya yang melibatkan seorang esko di negeri Kedah adalah yang pulang pada tanggal awal 20-an ataupun 21 di bulan September, dan ada sebagainya pulang 24 September. Justru kita mendapati ada risiko tinggi di kalangan mereka yang pulang ini. Mungkin mereka tidak sempat mengambil saringan ataupun ada kekangan kewangan. Kerajaan negeri akan tawarkan secara percuma mulai esok, dan kita akan mengalu-alukan dan kita akan menyediakan swapping ataupun saringan yang akan boleh dikesan dalam tempoh 48 jam daripada proses saringan dibuat. Justru kita dapat kesan kalau ada sebarang mereka-mereka yang infection, kerana kes-kes di Sabah agak konsisten, iaitu mereka-mereka ini, di kalangan mereka ini kebanyakannya adalah asymptomatic ataupun tidak bergejala. Jadi kita bimbang hal ini berlaku. Yang kedua, kita hadkan aktiviti-aktiviti bar makanan. Sebab ada beberapa bar-bar yang mempunyai lesen makanan boleh beroperasi walaupun bar, pub dan sebagainya hiburan masih ditutup. Tetapi mereka boleh beroperasi atas lesen restoran. Tetapi daripada laporan pihak PDRM semalam, kita dapati banyak pelanggaran-pelanggaran SOP berlaku di tempat-tempat ini. Justru kita hadkan sehingga jam 11 malam untuk mengekang dan juga mengawal hal ini secara berterusan. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri mula mengaktifkan semula bilik-bilik gerakan negeri. Sebelum ini bilik gerakan hanya beroperasi dalam waktu pejabat, khususnya selepas PKPP dilaksanakan. Dan sekarang kita aktifkan selebih daripada waktu pejabat sekitar jam 7, kerana kita ingin mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dan lebih terkini, dan pelaporan yang lebih banyak frekuensinya daripada pihak JKNS dan juga laporan daripada daerah-daerah. Ya. Datuk Seri, kita melihat kepada negeri Selangor ini sebagai sebuah negeri yang terhadapan dalam usaha untuk mengekang COVID-19. Tahniah. Tetapi dalam masa sama, soal pematuhan SOP dalam kalangan rakyat ini sesuatu yang mungkin sedikit sukar dikawal sehingga boleh mencetuskan kluster baru seperti yang berlaku di Sabah dan juga di Kedah. Persoalannya, adakah sekiranya kes jangkitan meningkat, adakah kerajaan negeri bersedia untuk mengenakan arahan kawalan yang lebih ketat ataupun mungkin mencadangkan TEMCO di mana-mana lokaliti ataupun kawasan bagi memastikan jangkitan ini tidak merebak? Pada tahap ini, kita masih lagi melaksanakan proses pencegahan kerana kadar-kadar kes masih lagi pada kadar bawah 40. Kalau sudah lebih daripada 40 dan sampai ke tahap merah, kemungkinan itu kita akan tambah. Tetapi pada tahap kuning, di mana ada sekitar 15-16 di bawah 40 kes ini, kita berusaha sedaya upaya untuk menguatkuasakan proses-proses SOP dan juga tindakan-tindakan penguatkuasaan, kerana kita percaya dengan
disiplin yang tetap dan disiplin yang kuat daripada masyarakat dan rakyat dapat kita tekam daripada perebakan ataupun penularan wabak COVID-19 ini di Selangor. Justru saya semalam juga mengingatkan kembali tentang SOP dalam kenyataan dan juga dalam video khas yang saya kemukakan, dan saya berharap hal ini dapat dipatuhi dan daerah-daerah lain yang masih lagi hijau seperti daerah Kuala Langat dan beberapa daerah lain itu dapat menetapkan SOP ini. Ya, Datuk Seri, risiko untuk Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ataupun secara bersasar ini sentiasa wujud selagi adanya wabak COVID-19 dalam komuniti. Tapi dalam masa yang sama, kebimbangan utama rakyat di luar sana adalah berkenaan dengan ekonomi ataupun menyediakan makanan di atas meja. Jadi apa langkah ataupun tindakan Kerajaan Negeri Selangor untuk memastikan ekonomi negeri Selangor ini antara yang terbesar ekonominya dapat terus bertahan? Ya, sebab itu saya mempertegaskan tentang SOP, kerana SOP yang telah digariskan itu sangat perlu untuk dipatuhi. Setelah beberapa minggu dan beberapa bulan PKPP dilaksanakan, rakyat mula alpa dan ramai mula melupakan SOP dan juga tidak mengikuti SOP yang dilaksanakan. Daripada data selangkah juga menunjukkan semakin kurang orang mengimbas QR code ketika masuk ke pusat-pusat menyebelah ataupun ke premis-premis yang telah ditetapkan. Justru pengawalan aktiviti ekonomi masih lagi berjalan sebagaimana biasa. Cuma kalau PKPP nanti ataupun PKP dilaksanakan, kita harus bersedialah. Dan ini adalah cabaran yang paling besar sebab kita juga telah melaksanakan 3 stimulus package dan package rancangan ketiga kita menumpu untuk pemberdayaan ekonomi. Tetapi ketika proses PKP dan sebagainya, ia tidak lagi boleh memberdayakan ekonomi. Sebaliknya, ia hanya menumpu kepada program kebajikan dan menumpu juga beberapa aspek-aspek seperti gig ekonomi ataupun ekonomi dalam talian. Dan sebagaimana dalam tempoh 2-3 hari ini, Selangor telah mengemukakan beberapa inisiatif, antaranya produk yang dilancarkan oleh Indra Selangor baru-baru ini, yang mana kita digitalize SME supaya mereka boleh adaptasi dengan urusan dalam talian ketika dalam PKP ataupun dalam keadaan kecemasan. Tidak berapa lama lagi kita akan istiharkan satu lagi inisiatif sambungan daripada Ibadah Raya yang lepas, kerana kita dapat sambutan yang baik, kerana kita telah memulakan dan mendapat pulangan yang sangat luar biasa daripada investment yang kita telah lakukan. Justru saya percaya walaupun PKP akan dilaksanakan, Kerajaan Negeri ada beberapa plan, rancangan dan tindakan kita khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan juga gig ekonomi ataupun ekonomi atas talian yang boleh diwujudkan dan telah dimulakan di negeri Selangor. Ini merupakan salah satu way forward ataupun langkah terhadapan dalam kita kembali memakmurkan ekonomi itu. Tapi dalam masa sama, Datuk Seri, salah satu langkah terhadapan adalah untuk kita melakukan pengesanan kontak. Pengesanan kontak ini adalah dengan mewujudkan aplikasi berasaskan ataupun berasaskan teknologi. Selangkah contohnya. Jadi bagaimana Kerajaan Negeri Selangor boleh memanfaatkan sepenuhnya aplikasi selangkah ini dalam usaha bukan sekadar untuk pengesanan kontak, tapi juga dalam usaha untuk memastikan penularan ini dapat betul-betul dikawal? Ada data yang sangat menarik apabila saya bertemu dengan Selangor Task Force baru-baru ini. Bila kita imbas dan kita semak data, bila imbasan-imbasan selangkah dibuat dengan banyak dan sudah pasti sekarang semakin berkurang. Kes-kes juga menunjukkan pengurangan yang signifikan. Tetapi apabila imbasan itu sudah mungkin dilupakan makin lama, so peningkatan yang signifikan dapat dilihat. Justru selangkah telah meningkatkan beberapa pencilian dan kita telah menambah sebagai contoh peta dan sebakan premis di mana pengguna-pengguna selangkah boleh menyemak premis mana dan lokaliti mana yang mempunyai sejarah dan latar belakang kes dalam tempoh terdekat. Kedua, kita juga boleh menyemak adakah kita pernah termasuk di kawasan tersebut di dalam waktu aktif kes itu. Ini dua pencilian baru
yang sedang dibuat oleh Selangkah, dan kita percaya kita dapat mengingatkan. Baru-baru ini sebagai contoh, Selangkah telah mengingatkan beberapa lokaliti yang telah kita hantar kepada mereka, kepada pengguna-pengguna Selangkah secara SMS dan juga secara teks kepada mereka, dan itu sebanyak mengingatkan mereka beberapa kes baru yang melibatkan beberapa mall di Kuala Lumpur dan sekitar Lembah Kelang kepada pengguna-pengguna Selangkah. Justru saya percaya dengan pencilan baru ini, dia akan lebih interaktif dan lebih bermaklumat kepada pengguna-pengguna untuk mengawal diri dan keluarga mereka daripada COVID-19. Datuk Seri, akhir sekali, adakah Datuk Seri merasakan bahawa segala daya usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor ketika ini cukup ataupun ada ruang penambahbaikan lagi di masa hadapan bagi memastikan bahawa sekurang-kurangnya Negeri Selangor kalis krisis di masa hadapan? Ya, sudah pasti. Kita masih lagi sedang merangka dan berencana. Sebahagiannya sedang saya mutamatkan di dalam belanjawan yang kita akan bentangkan pada akhir Oktober nanti. Dan sememangnya belum ada jaminan lagi bagaimana kita dapat mengawalnya, tetapi beberapa extra effort ataupun usaha-usaha tambahan kita akan kemukakan di dalam belanjawan nanti, terutamanya mengetengahkan tentang isu kesihatan awam. Isu kesihatan awam ini satu isu yang penting, dan ia melibatkan kegusaran dan kegisahan, malahan ia menyebabkan kepada faktor ekonomi sebagaimana gelombang COVID-19 yang melanda kita dan negara pada beberapa bulan yang lepas. Baik, terima kasih Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, bercakap mengenai langkah Selangor untuk menghadapi persediaan ataupun peningkatan kes COVID-19 dan juga bagi memastikan Selangor terus kalis daripada krisis di masa depan. Terima kasih Datuk Seri di atas perkongsian tersebut.